Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, dia dan bonda yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini masih lagi diberikan kepada kita nikmat kesempatan berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis pembacaan hadis kita pada pagi ini mendapat rahmat dan keberkatan, limpahan manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita menyambung pembacaan hadis kita pada bab yang ketiga, iaitu babus sabr ataupun bab sabar. Walaupun hari ni orang dah mula cuti sekolah. Kita tak ada cuti sekolah, tak ada. Baik. Pada sesi yang lepas, kita dah habis 12 hadis daripada bab taubat. 12 hadis daripada bab taubat, dan kita tutup daripada hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Nabi SAW membawa sebuah hadis kursi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala meredai kepada dua orang pembunuh. Seorang masuk syurga kerana dia dibunuh, yakni mati syahid di jalan Allah. Seorang lagi masuk syurga kerana dia bertaubat daripada dosa membunuh dia itu. Jadi Imam Nawawi, kita sebut dia membawa hadis ini di penghujung bab ini kerana nak mencerita bahawasanya walaupun taubat itu, kalau kita baca hadis-hadis yang dah kita baca dalam bab taubat itu berat, syarat-syarat keazamannya, semangatnya yang perlu ada dalam taubat itu berat. Tetapi di penghujungnya Imam Nawawi memberi harapan, sebesar mana pun dosa yang kita lakukan, berat mana pun keadaan kita, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan sekiranya kita benar-benar bertaubat kepada Allah. Baik. Babus sabr, bab sabar. Bismillah. Muka surat 21. Itu baca hadis. Ayat yang tu tak ada ayat kan? Dalam kita masih tak ada ayat. Dalam ni ada dulu terjemah ayat. Ada juga baca terjemah ayat tu. Baca aja. Al-Baqarah. Ayat Quran. Bab 3, sabar. Allah menjelaskan menerusi ayat 200 surah Ali Imran, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kamu. Allah menjelaskan juga menerusi ayat 155 surah Al-Baqarah, sungguh kami akan menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta benda, jiwa serta hasil tanaman. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Menerusi ayat 10 surah Az-Zumar, Allah menjelaskan sesungguhnya orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Allah menjelaskan menerusi surah Asy-Syura ayat 43, maksudnya orang yang sabar dan memaafkan, sungguh perbuatan demikian itu adalah antara perkara yang perlu diambil berat. Allah menjelaskan menerusi surah Al-Baqarah ayat 193, maksudnya wahai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan dengan sembahyang, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Allah menjelaskan menerusi surah Muhammad ayat 21, maksudnya
Sesungguhnya kami tetap menguji kamu sehingga kami mengetahui orang yang berjihad dan bersabar antara kamu. Kami akan menguji hal kamu. Terdapat banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang telah menjelaskan arahan Allah supaya kita bersabar, dan dijelaskan juga kelebihan sabar yang banyak. Berikut adalah hadis yang berkaitan dengan sabar. Baik. Jadi yang pertama, tuan-tuan dan puan, adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar. Semuanya menerangkan tentang kelebihan sabar. Apa itu sabar? Apa itu sabar? Para ulama menyebut as-sabru huwa habsun nafsi. As-sabru ni habsun nafs, menahan diri. Menahan diri. Menahan diri daripada apa, tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan, menahan diri daripada 3 perkara. Yang pertama, menahan diri daripada melakukan dosa, perkara jahat. Perlu tak kepada sabar? Menahan diri daripada berbuat dosa. Perlu tak kepada sabar? Perlu. Bukan marah je, perlu sabar. Nak pergi buat jahat, perlu juga sabar. Mulut nak rasa mengumpat orang, perlu sabar. Perlu tahan diri. Rasa nak maki orang, perlu sabar, perlu tahan diri. Rasa nak tinggal semayang, rasa lemah, rasa malas, nak tinggal semayang, kena sabar. Sabar daripada bermalas-malasan, bangun pergi semayang. Begitu juga nak buat amal saleh. Sabar yang kedua, sabar nak melakukan ketaatan. Sabar untuk melakukan ketaatan. Nak buat benda baik, perlu juga kepada kesabaran. Kalau tak sabar, payah nak buat benda baik. Nak pergi sembahyang berjamaah, kena ambil masa lebih daripada orang berbanding sembahyang sendiri, kena sabar. Banyak habis masa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-153 tu, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, surah Al-Baqarah. Tak ada dalam ni. Ayat ke-45 surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bila Allah Taala suruh kita sembahyang, Allah Taala sifatkan sembahyang itu dengan lakabirah, berat, beban, satu bebanan. Melainkan atas orang-orang yang khusyuk, orang yang suka nak sembahyang, barulah dia boleh sembahyang. Kalau mula-mula nak sembahyang, latihan nak sembahyang tu memang adalah satu perkara yang berat. Jadi perlu kepada sabar. Perlu kepada sabar, nak buat baik. Sabar yang ketiga, barulah sabar kepada musibah. Barulah sabar dalam menghadapi musibah, menghadapi bala bencana, menghadapi takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga. Jadi ketiga-tiga jenis sabar ni adalah sabar yang mendapat ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat memang kita beribadah dengan sabar tu. Sabar tu kita, aku kena sabar. Aku kena sabar. Baik. Jadi ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Perkataannya isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru. Isbiru tu sabar, sabiru tu kuatkan kesabaran. Yakni sabar tu adalah satu proses. Dia bukan sekali buat saja, tak. Sabar, tambah lagi sabar, tambah lagi sabar, tambah lagi sabar. Dalam ayat ni, dalam konteks ayat ke-200 surah Al-Imran ni adalah sabar menghadapi musuh. Sabar menghadapi musuh. Dalam peperangan jihad sabil, Allah Ta'ala suruh para sahabat mula sekali bersabar, kemudian tambahlah kesabaran. Sabar macam mana? Sabar nak pergi berperang, menghadap panas, bangkak barang-barang yang berat, nak pergi berjihad. Tambahkan kesabaran. Bila dah sampai, ada susah lain pula. Susah menghadapi musuh, melawan dengan orang yang kuat, barang kita tak cukup, lapar dan sebagainya. Maka
keadaan ibadah kita itu sentiasa perlu kepada kesabaran. Kalau kita tak sabar, ibadah kita makin tidak sempurna. Makin tak sempurna. Kalau benda wajib, sembahyang kita, kalau kita tak sabar dalam sembahyang, kita tergesa-gesa. Lepas ni aku nak pergi sini, ada banyak urusan sekian. Kita pun takut terlewat dan sebagainya. Habis, hilang kesabaran, kita pun solat dalam keadaan tergesa-gesa, kurang sempurna. Baik. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa serta hasil tanaman. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ini merujuk kepada sabar yang mana? Sabar ujian qada dan qadar. Sabar ujian menghadapi musibah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memang akan menguji kita dengan perkara-perkara yang kita tak suka. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa, serta hasil tanaman. Allah Ta'ala uji dengan rasa takut. Takut dengan musuh, takut dengan kehilangan perkara-perkara yang kita ada. Hilang duit, hilang jawatan, hilang kuasa, takut hilang ahli keluarga, harta benda. Semuanya kita takut. Dan itu adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi balasannya adalah berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Balasannya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian ayat yang ke-10 daripada surah Az-Zumar, satu pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang bersabar adalah disempurnakan pahala mereka itu bighairi hisab, tanpa ada kiraan, tidak terkira. Maknanya adalah tanpa ada mikian ataupun tanpa ada wazan, tidak boleh diukur dengan kaedah tertentu. Tidak ada. Kalau kita kata sembahyang dapat 10 ke 700 pahala contohnya, dapat 27 kali ganda pahala, bersedekah sekian-sekian pahala. Tetapi pahala bersabar boleh jadi lebih daripada itu dan tidak terkira. Sehingga mana? Wallahu a'lam. Tidak ada limit. Infinity, banyak, terlalu banyak. Yang mungkin kalau Allah Ta'ala bagi tahu pun kita tak tahu. Kerana itu kata sebahagian para ulama, la jazaa'a fawqa jaza'is sabr. Tidak ada, berdasarkan dalil ayat ini, tak ada ibadah yang pahalanya lebih besar berbanding sabar. Pahalanya lebih besar berbanding sabar. Baik. Maka sebab itu Imam An-Nawawi dibawa satu bab khusus berkaitan dengan sabar. Dalamnya dihimpunkan dalil-dalil, ayat-ayat dan hadis yang menerangkan kelebihan dan juga ciri-ciri sabar. Baik. Kemudian yang keempat, surah Asy-Syura ayat 43, iaitu orang yang sabar dan memaafkan. Sesungguhnya perbuatan yang demikian itu adalah antara perkara yang perlu diambil berat, ataupun disebut dengan perkataan azmil umur. Azmil umur, yakni perkara yang perlu kita sentiasa fikir, sentiasa prihatin, sentiasa ambil berat. Sabar dan memaafkan orang lain. Sabar dan memaafkan orang lain. Ini masuk dalam mana? Sabar buat ibadah ke? Sabar daripada maksiat ke? Sabar dengan takdir? Sabar daripada maksiat. Sabar dan memaafkan, memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain sabar ibadah. Ataupun sabar memaafkan orang lain, sabar dalam ibadah lah. Yang ni orang buat jahat pada kita,
Kita bersabar dan kita maafkan dia. Kita bersabar dan kita maafkan dia. Dalam ayat ke-33 dan 34 surah Fussilat, Allah Ta'ala sebut, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tak ada benda yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah perkataan terbaik. Dan dalam masa yang sama dia beramal soleh. Dalam masa yang sama dia beramal soleh. Kemudian Allah Ta'ala kata, idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Kalau dalam proses kita berdakwah, kita mengajak manusia ni ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau dalam ceramah ni mungkin tak ada lah. Kalau kita pergi kepada orang-orang yang bukan non-Muslim, orang yang tak suka kepada agama Islam, kita ajar mereka tentang agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan bergaduh, dia akan berdebat. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan. Apabila kamu melihat orang-orang macam tu, kamu balaslah dengan sesuatu benda yang lebih baik. Kalau mereka mencerca kamu, kamu puji dia. Kalau mereka menyakitimu, kamu buat baik pada dia. Mereka memutuskan silaturahim, kamu kawan dengan dia. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru. Yang boleh buat macam tu hanyalah orang yang sabar sahaja. Orang yang tak sabar, dia kata, Allah Ta'ala kata boleh balas. Siapa buat jahat pada kita, kita buat jahat satu pada dia, boleh balas. Kalau sampai kesempatan tu benda yang lain lah, benda yang lain lah. Sampai 2-3 kali tu, itu tak betul lah. Dia sabar tu yang kali pertama tu je. Kali pertama dia buat jahat, kita balas dengan kebaikan. Kalau lepas tu dia orang kata benda tu tak memberi kebaikan pada dia, kita tak buat lah. Baik. Yang pentingnya adalah bila orang buat jahat pada kita tu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita balas dengan baik, dia akan jadi waliyul hamim, dia akan jadi kawan yang baik. Dia akan jadi, kalau orang tu bermusuh dengan kita, dia akan jadi kawan yang baik. Tapi kalau tak jadi, macam soalan tadi, kita buat baik pada dia, dia ambil kesempatan. Dia berhutang dengan kita, kita tak apalah, kali ni aku halal. Ada berhutang lagi, tak apalah, kali ni aku halal. Sampai 3-4 kali tu tak cerdik lah namanya. Sekali tu tak apa lagi. Saya buat ni, saya nak buat baik pada awak ni. Contoh kan. Baik. Lepas tu dalam bab kisas, contohnya bab kisas ni besar. Kisas ni hukum yang besar. Kalau terpotong satu jari, orang potong kita satu jari, dengan sengaja kita boleh menuntut semula satu jari. Tapi paling baik kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah orang yang memaafkan. Orang yang memaafkan. Siapa nak maaf? Daripada aku hilang satu jari ni, aku claim apa nama, duit ke apa ke kan, insurans ke apa ke, kita mana insurans lah dulu, diat lah kan, kita boleh tutup diat satu jari ni, rasa-rasa boleh puluh-puluh ribu. Masa saya intern di mahkamah Arab Saudi dulu, banyaklah kes-kes yang berkaitan dengan jenayah ni, yang sebenarnya susah nak jumpa orang yang boleh memaafkan. Biasanya kalau dia tak tuntut nyawa pun, dia akan tuntut diat. Dia akan tuntut diat tu banyak. Sebenarnya bukan dia tak nak tuntut nyawa pun, dia nak lebihkan bak diat. Dia kata kalau mu tak nak mati, mu kena bayar patutnya 1 juta kan. Tapi dia kata hakim membenarkan dia melebihi had, 1.5 juta jatuh jadi 2 juta. Jadi dia ambil kesempatan. Baik. Kemudian ayat yang keempat, ayat yang kelima, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, wahai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan bersabar dan dengan sembahyang, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala suruh minta tolong. Macam mana minta tolong? Sama tak dengan minta tolong dengan Allah Ta'ala?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita guna perkataan ista'in, ista'ana juga. Ista'ana yasta'inu. Kat sini pun ista'inu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ayat ke-153 surah Al-Baqarah. Minta tolong di sini boleh jadi yang pertama dengan cara tawassul, dengan cara kita menyebut-nyebut, ataupun kita buat sesuatu tu. Kita ada satu hajat, kita ada satu urusan, kita sembahyang, ataupun kita bersabar. Macam mana cara bersabar? Antara perkara yang disebut oleh para ulama adalah dengan berpuasa. Sabar yang paling tinggi sekali adalah berpuasa. Kenapa Allah Ta'ala bagi tahu ganjaran berpuasa itu? Ana ajzi bih, hanya Allah Ta'ala sahaja yang membalas. Kan hadis yang famous tu kan, Allah Ta'ala kata as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa tu untuk aku sepenuhnya, orang lain tak masuk campur. Sebab orang lain tak masuk campur? Sebab puasa ni 100% hanya kita dengan Allah Ta'ala je tahu. Sebab perkara yang membatalkan puasa banyak. Kemudian kita boleh je nak curi-curi makan dan sebagainya, tapi kita bersabar, kita berpuasa, maka pahalanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada limit, tanpa ada had. Jadi antaranya adalah dengan jalan berpuasa, minta tolong, yang ini bertawassul. Jika kita ada satu urusan, satu perkara yang kita nak hadapi, perkara yang kita rasa berat nak hadapi, musibah dan sebagainya, boleh kita bertawassul dengan salat dan juga puasa. Bagaimana hadis dulu yang kita dah jumpa dalam bab mana? Ingat lagi? Kalau 3 orang masuk dalam gua tu, bab apa tu? Bab yang pertama, bab niat. Bab niat, bab ikhlas. Bab ikhlas. Jadi termasuk juga adalah tawassul dengan salat dan juga sabar. Baik. Pernah juga disebut dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa Nabi SAW kana idza hazabahu amrun badara ila salat. Apabila Nabi SAW terasa beban dengan sesuatu urusan, dia berkejaran pergi sembahyang. Nabi balik pergi sembahyang. Begitu juga orang-orang Yahudi. Ayat ni, ayat ke-153 surah Al-Baqarah ni, dia ada satu lagi ayat yang hampir sama, ayat ke-45 surah Al-Baqarah, muka surat ke-7. Allah Ta'ala sebut hampir sama ayat dia, ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sembahyang. Ayat tu ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ayat ke-45 surah Al-Baqarah. Jadi kenapa kalau kita baca cerita tu, Allah Ta'ala sebut ya Bani Israel, kalau ada masa baca ayat Quran tu, Allah Ta'ala cerita pasal Yahudi Bani Israel, cerita pasal Allah Ta'ala suruh Bani Israel ni jangan campur aduk kebaikan dan kejahatan. Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala marah, kenapa kamu suruh orang buat baik tapi kamu tak buat baik. Tiba-tiba Allah Ta'ala selit, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kamu mintalah tolong, hai orang Yahudi ahli kitab, dengan sabar dan juga sembahyang. Kenapa tiba-tiba? Sebab kalau kita baca awal-awal surah Baqarah itu penuh dengan cerita-cerita berkaitan dengan ahli kitab Bani Israel yang ingkar, yang degil keras kepala, yang Nabi SAW nak berdakwah kepada mereka, tapi Allah Ta'ala tegur. Allah Ta'ala kata, hey Muhammad, mu buatlah macam mana pun ni, golongan Yahudi ni aksaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka ni tidak akan beriman. Ini golongan Yahudi Nasrani, yang memang anti kepada Islam, bukan etis ke apa tak. Yahudi dan Nasrani ahli kitab yang ada kitab Taurat dan Injil, yang memang tak suka kepada umat Islam dan agama Islam. Mereka, kebanyakan mereka, bukan tak langsung, kebanyakan mereka itu tidak akan masuk kepada agama Islam. Jadi Allah Ta'ala beritahu ista'inu bis-sabri was-salah, hai orang Yahudi dan Nasrani, minta tolonglah dengan salat dan sabar. Kenapa? Kerana itu dapat memecahkan kamu punya tembok keegoan. Ego kamu boleh pecah dengan memperbanyakkan sembahyang, memperbanyakkan puasa. Banyakkan sembahyang, banyakkan puasa, dapat memecahkan ego. Orang Yahudi kes dia tak nak masuk Islam, ego je. Hubbur ri'asah, nak kepada kuasa, nak kepada kuasa. Jadi bila Nabi SAW
Nabi Muhammad lahir daripada kalangan bukan bangsa Yahudi. Jadi kuasa ataupun petunjuk keagamaan tu dah lari daripada bangsa Yahudi. Dia tak nak. Dia nak ada juga dalam bangsa Yahudi. Jadi dia tak terima Nabi. Jadi oleh sebab itu, bukan kerana dia tak percaya Nabi ni betul daripada Allah Ta'ala, tak, tetapi kerana kesombongan dia tu. Jadi caranya Allah Ta'ala bagi tahu kepada orang Yahudi, ista'inu bis-sabri was-salah. Jadi kalau kita rasa kita ni kerah kepala, anak-anak kerah kepala, adik-beradik, orang kita sayang, kita kenal jenis itu, ajaklah dia sembahyang banyak-banyak. Ajaklah dia sembahyang banyak-banyak. Dan juga sabar ataupun berpuasa. Sabar kat situ contohnya adalah dengan berpuasa. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut lagi, wala nabluwannakum, sesungguhnya kami akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang yang berjihad dan bersabar antara kamu, kami akan menguji hal kamu. Ayat ke-31 surah Muhammad. Tadi Allah Ta'ala kata uji dengan perkara yang kamu takut, yakni Allah Ta'ala akan menguji kamu hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum, sehingga kami mengetahui orang yang berjihad dan bersabar antara kamu. Ini apa nama? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut sehingga kami mengetahui? Bukankah Allah Ta'ala itu sudah tahu? Bukankah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ada segala benda? Jadi kenapa Allah Ta'ala uji juga kita untuk memisahkan? Ini untuk test, ini orang yang bersabar, ini orang yang tak bersabar. Kenapa Allah Ta'ala uji juga? Bukankah sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala? Ini dipanggil dalam ilmu akidah dengan nama ilmu zuhurin ataupun ilmu zuhur. Ini ilmu yang nyata pada pandangan manusia. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala kita tak sampai. Kita tak sampai, penakulan tu tak sampai. Kita tak boleh nak fikir. Kita tak boleh nak fikir tentang hakikat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tu, tak sampai. Kerana terlalu luas dan terlalu besar, terlalu agung. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu suatu perkara itu dibuat untuk sekian, itu adalah untuk kita. Ilmu yang nak dinyatakan kepada kita. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala uji, akan muncul dua golongan. Sama ada golongan yang bersabar ataupun golongan yang tidak bersabar. Itulah besarnya hakikat ibadah sabar. Baik. Tengok kepada hadis yang pertama. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقات برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائد نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Dari Abi Malik Al-Harith bin Ashim Al-Ashari radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesucian yang bersuci itu sebahagian dari iman. Ucapan alhamdulillah mencukupi timbangan. Perkataan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya atau ia memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Solat adalah nur, sedekah merupakan burhan yang diikuti, kesabaran ialah dia, yakni pancaran sinar, dan Al-Quran itu sebagai hujah untukmu atau atas terdapat perbuatanmu. Setiap orang pergi pada waktu pagi lalu dia menjual dirinya, maka ada yang membebaskan dirinya, ada pula yang membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, hadis yang pertama riwayat Sayyidina Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Itu nama penuh dia. Nama dia Al-Haris ataupun Haris
bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia pada tahun 18 Hijrah. Awal meninggal, meninggal dunia pada tahun 18 Hijrah, Sayyidina Abu Malik. Dia meninggal dunia dalam peristiwa Ta'un Amwas, peristiwa Ta'un tu yang berlaku di Syam, peristiwa wabak Ta'un. Ini antara sahabat yang meninggal dunia. Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu pun sama, meninggal dunia dalam wabak Ta'un yang berlaku di Syam pada tahun 18 Hijrah. Di satu tempat nama dia Qura Amwas. Qura Amwas di Palestin aku hari ni. Wabak Ta'un Amwas. Meninggal dunia kata Imam Az-Zahabi lebih kurang ketika itu 25,000 orang. 25,000 ke 30,000 orang kaum muslimin meninggal dunia disebabkan penyakit Ta'un. Ini ada lagi penyakit Ta'un ada. Tapi dia jadi wabak sebab dia dah lama kan. Dia dah ada ubat, dah ada cara apa nama, berubat dan sebagainya. Dia kalau wabak tu mari kali pertama, tu yang terkejut tu, tu meninggal ramai. Tapi kalau dia dah lama, dia adalah perkara yang kita boleh cope lah, boleh hidup bersama. Baik, kata Sayyidina Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, Nabi SAW menyebut bersuci adalah sebahagian daripada iman, yakni at-tuhuru syatrul iman. Bersuci daripada najis dan juga daripada hadas adalah sebahagian daripada iman. Apa maksud sebahagian daripada iman? Yakni bila kita bersuci, separuh dah iman, tinggal separuh lagi masuk syurga. Kata Syekh Ibn Allan, kata dalam syarah Riyadhus Salihin, kata maksud separuh daripada iman ni adalah sebahagian daripada solat. Iman tu dengan makna solat. Bila kita kata bersuci adalah sebahagian daripada iman, yakni bersuci adalah sebahagian daripada solat. Yakni separuh dah dapat. Nak sembahyang berwuduk, separuh dah, tinggal nak sembahyang. Sembahyang tu separuh lagi. Jadi iman kat situ adalah dengan makna solat. Dengan makna solat. Dalam Al-Quran, dalam peristiwa berubah kiblat Baitul Maqdis, ayat ke-144 surah Al-Baqarah, muka surat ke-22. Apabila Nabi SAW diberikan wahyu untuk ubah arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Jordan ke Kaabah, Baitul Maqdis ke Kaabah, Makkah Al-Mukarramah. Jadi bila berubah tu, kan ada sahabat yang berubah tengah-tengah sembahyang, ada sahabat yang berubah masa tengah sembahyang tu terus ubah arah kiblat. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, macam mana dengan orang dulu yang nak sembahyang dulu, orang masuk Islam dulu sembahyang, tak dikira ke?" Lalu Allah Ta'ala kata, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tak akan sia-siakan iman kamu yang dah sembahyang kiblat lain dulu tu. Allah Ta'ala tak akan sia-siakan. Ini pahalanya masih ada. Jadi Allah Ta'ala menamakan solat itu dengan perkataan iman. Menamakan solat itu dengan perkataan iman. Ini juga adalah dalil kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawasanya iman perlu kepada pembuktian. Iman perlu kepada pembuktian. Yang ini bukti amalan, bukan sahaja dalam hati. Walaupun iman tu hakikatnya dalam hati. Iman, kalau tanya apa iman, orang tanya kepada Nabi SAW, apa dia iman? Antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, malaikat. Tapi cukup kan dengan itu? Cukup kan? Kira beriman, settle lah? Tak, dia kena proof, dia kena buktikan. Dia kena buktikan. Sebab tu kalau orang cakap lain, dia kata dalam hati dia lain, tak sempurna. Kata saya beriman, tapi saya tak nak pakai tudung. Saya beriman tapi saya tak percaya hadis Nabi, kan? Maksudnya dia ada something wrong, dia satu yang masalah. Baik. Kemudian menyebut alhamdulillah, memenuhi neraca timbalan amalan baik seseorang itu pada hari kiamat kelak.
cerita besarnya pahalanya, sebut Alhamdulillah pun sudah penuh. Menyebut Alhamdulillah sudah penuh. Menyebut Subhanallah Walhamdulillah memenuhi ruang antara bumi dan juga langit. Memenuhi ruang antara bumi dan juga langit. Yang ini pada besarnya ganjaran tersebut. Hakikatnya kita tak nampak pun. Kita nampak pahala tu. Sebut Subhanallah Alhamdulillah daripada bumi ke langit. Nampak cahaya. As-salatu nurun. Sembahyang adalah cahaya yang memberi petunjuk kepada amalan baik. Nabi SAW menyamakan solat dengan nur, menyebut solat dengan nur. Sama ada Nabi menamakan solat kerana solat itu adalah nur, iaitu cahaya petunjuk yang membawa orang buat benda baik, daripada sembahyang tu buat benda baik, ataupun dengan makna solat itu akan betul-betul menjadi cahaya di hari kiamat. Hari kiamat itu antara tanda orang yang rajin bersembahyang juga adalah nur, ada cahaya. Sebagaimana wudu, sebagaimana wudu kita. Yang wudu kita kan, kata Nabi SAW, bila Nabi bila sahabat tanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanakum, hai Rasulullah, dia kata, bukankah kami ni ikhwan, kami ni juga saudara-saudara kamu? Rasulullah kata, dah, kamu sahabat. Antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. Kamu ni sahabat, saudara-saudara aku ni yang tak mari lagi tapi dia beriman dengan aku. Kita ni lah Nabi panggil saudara. Saudara. Nabi panggil saudara kita semua ni. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Macam mana kau tahu ya Rasulullah mereka ni adalah saudara-saudara kamu? Macam mana nak kenal? Kata Nabi SAW, inna min ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Mereka ni akan datang pada hari kiamat dengan sifat ghurrun muhajjalin, yakni seperti mana kuda yang ada bulu-bulu putih. Kuda-kuda hitam ada bulu-bulu putih. Seperti cahaya lah, cahaya-cahaya mereka ni datang, ada cahaya pada anggota wudu. Sebab tu Sayyidina Abu Hurairah bila dia dengar hadis ni, dia melebihkan basuhan wudu dia. Orang tanya kenapa, dah Rasulullah kata cahaya, ada cahaya hari kiamat ni, jadi kalau aku basuh lebihlah cahaya. Lebih cahaya. Tapi Imam Nawawi tolak. Imam Nawawi kata bukan sebahagian daripada sunnah. Sebab Rasulullah tak buat. Ini ijtihad Sayyidina Abu Hurairah daripada hadis tu. Dan diambil oleh mazhab Syafi'i. Kita punya amalan pun macam tu. Dalam mazhab Syafi'i kita punya amalan macam tu. Kita banyak melebihkan bacaan basuhan air wudu kerana hadis ni lah. As-salatu nur, al-wudu, wudu tadi akan menjadi cahaya. Begitu juga dengan sembahyang, dia juga akan menjadi cahaya pada orang yang sembahyang di hari akhirat. Baik. Kerana itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah sebut, dia kata, man hafaza 'ala salah, siapa yang menjaga sembahyang, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah, dia akan ada cahaya yang memimpin dia di hari kiamat. Barang siapa yang tak menjaga sembahyang, lam takun lahu nuran, dia tidak akan ada cahaya yang akan memimpin dia di hari kiamat, dan dia tidak akan berjaya, dan dia akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Kata Imam Ahmad, kerah tu siapa yang tidak memelihara sembahyang. Baik. Kemudian as-sadaqah, sedekah adalah bukti benarnya iman seseorang. Sedekah adalah bukti benarnya iman seseorang itu. Macam mana menjadi bukti? Yakni dia mendahulukan pahala berbanding harta dia. Bila dia bersedekah, dia tidak mengharapkan apa-apa melainkan akhirat. Kalau kita berjual beli, kita mengharapkan barang. Orang jual beli kurang RM1 pun kita kira, sebab kita berjual beli. Tapi kalau kita membeli akhirat, itu adalah bukti kepada kita beriman. Kerana itu Nabi SAW panggil sebagai burhan, bukti. Kerana itulah bukti kita percaya kepada hari akhirat. Kalau kita tak percaya ada syurga neraka, tak sedekah. Mana sedekah, mana duit?
Tapi oleh kerana kita percaya di sana ada syurga dan neraka, ada hari akhirat, ada mizan, ada timbangan amal sekali, kita bersedekah. Baik. As-sabru diya'un. Ni dalilnya dalam bab ni. Hak ni apa nama? Sikit ni je. Hadis banyak. Kenapa Imam Nawawi ditakbir sikit? As-sabru diya'un. Sabar adalah sinar yang terang benderang. Sabar adalah sinar yang terang benderang. Baik. Setengah para ulama mengkhususkan sabar di sini maksudnya adalah puasa. Sabar di sini adalah puasa. Baik, adalah sinar yang terang benderang. Yang ni satu perkara yang baik. Dia adalah kiasan kepada amal soleh yang baik. Amal soleh yang baik. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, kenapa solat dengan puasa ni Nabi SAW panggil dengan cahaya ataupun sinar yang terang benderang? Kenapa solat dengan puasa? Kan tadi sedekah bukti, solat dengan bersuci sebahagian daripada iman. Kenapa solat dengan puasa dipanggil sebagai nur ataupun cahaya yang terang benderang? Kerana solat dan puasa dia sepatutnya membawa kita kepada jalan kebaikan. Kalau solat, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna salata, dalam khutbah Ramadan. Biasa masa tu kita jaga dah lah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Melarang daripada perkara keji dan juga perkara munkar. Puasa pula kata Nabi SAW, barang siapa yang puasa dia tak menahan daripada bercakap perkara keji, buat perkara jahat apa semua, puasa dia tak berguna. Puasa dia tidak berguna. Maknanya puasa itu adalah, puasa dan solat itu adalah perkara yang sepatutnya membawa kita meninggalkan perkara-perkara yang mungkar dan juga perkara jahat. Itu adalah tafsiran Imam Al-Qurtubi kepada nur ataupun cahaya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Kemudian Al-Quran adalah hujah untukmu dan terhadapmu. Al-Quran adalah hujjatun laka au alaika. Ada dua riwayat. Satu menyebut Al-Quran hujah ke atasmu atau bagimu. Bagimu atau ke atasmu. Satu lagi guna wa, guna dan. Ini Al-Quran menjadi hujah bagimu atau ke atasmu. Itu yang pertama, riwayat pertama. Riwayat kedua, Al-Quran adalah hujah untukmu, yakni bagimu, dan ke atasmu, dalam masa yang sama. Jadi Syekh Ibn Allan dalam syarah Riyadhus Salihin dia kata kalau Al-Quran menjadi hujah kepada kita dan ke atas kita dalam masa yang sama adalah di atas muka bumi, di dunia ni. Al-Quran boleh jadi hujah bagi kita, yakni bila kita buat satu-satu benda, dalil dia, ni ayat Quran ada. Ataupun jadi hujah ke atas kita bila kita melanggar satu perkara, orang jadi hujah ke atas kita. Orang boleh guna ayat Quran ke atas kita. Tapi kalau di akhirat, Al-Quran boleh jadi hujah bagi kita apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun hujah ke atas kita kerana kita tidak memelihara Al-Quran Karim, kerana kita tidak ada syafaat Al-Quran Karim. Jadi hujah ke atas kita. Kalau dia menjadi hujah bagi kita di akhirat, itu bagus. Banyak hadis-hadis Nabi SAW cerita tentang syafaat Al-Quran. Bagaimana syafaat Al-Quran ini? Hadis, antaranya hadis yang masyhur, apa nama tu? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Baca, Nabi tak suruh ngapa, baca dulu. Baca. Dengan membaca, kata Nabi SAW, dia akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada tuan-tuan punya badan. Tuan-tuan badan dia akan dapat syafaat. Begitu juga dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW sebut barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, di padang mahsyar dia nanti akan datang dalam bentuk apa nama? Rombongan-rombongan burung. Rombongan-rombongan burung memberi teduhan kepada
orang-orang yang rajin membaca Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Disebut sebagai Az-Zahrawain. Az-Zahrawain, surah Al-Baqarah dan Ali Imran ni Az-Zahrawain. Dia akan memberi teduhan, beri teduh kepada orang-orang yang sedang menunggu dalam terik panasnya pada mahsyar. Baik. Banyaklah hadis-hadis lain, surah Al-Mulk menjaga daripada azab kubur. Apa lagi? Banyak kelebihan ni, kelebihan Al-Quran sebagai pemberi syafaat kepada tuan punya badan di hari akhirat. Maka sebab itu dia adalah sebaik-baik zikir. Sebaik-baik. Kalau kita dah tak tahu nak zikir dia, bukalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran Al-Karim. Kemudian kata Nabi SAW, manusia yang bangun pada waktu pagi, sama ada mentaati Allah atau mentaati syaitan dan nafsunya, maka dengan itu beliau sama ada membebaskan dirinya daripada kehinaan dunia dan azab di akhirat, sekiranya beliau melakukan ketaatan kepada Allah, ataupun membinasakan diri sendiri sekiranya melakukan maksiat dan juga dosa. Kullun nasi yaghdu faba'i'u. Dalam terjemahan dia tak guna perkataan jual beli, Dalam terjemahan kita ni dia tak guna perkataan jual beli. Dalam hadis Nabi SAW tersebut faba'i'un nafsahu. Setiap manusia ni bangun sahaja pagi-pagi, Nabi kata dia seolah-olah orang yang menjual diri. Ba'i'un nafsahu, menjual diri. Apa maksud menjual diri? Diri kita ni modal. Diri kita ni modal. Apa yang kita dapat, itulah yang menentukan untuk rugi di akhirat. Kata Nabi SAW, ada orang yang sama ada membebaskan dirinya daripada kehinaan dunia dan azab di akhirat. Bangun-bangun pagi, apa yang dicari adalah macam mana cara dia nak bebaskan diri daripada kehinaan di dunia dan juga azab di akhirat. Cari benda yang halal, patuh kepada syariat Allah, cuba untuk buat baik sebanyak mungkin, tinggalkan perkara maksiat. Ataupun dia memilih untuk membinasakan diri sekiranya melakukan maksiat dan juga dosa. Famu'tikuha au mubiquha. Jadi kita boleh pilih jalan, sama ada nak menjual diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara buat baik, ataupun nak jual diri kita dengan mendapatkan neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara buat jahat. Dengan cara berbuat jahat. Diri kita lah modal, hidup kita lah modal, masa kita. Baik. Adakah kita diberi kebebasan untuk memilih buat baik dan juga buat jahat? Di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ada ikhtiar, kita ada kebebasan, tetapi tidaklah mutlak. Kalau kita kata kebebasan mutlak, itu namanya qadariyah. Orang yang sepenuhnya menyatakan bahawasanya kita lah yang kontrol diri kita. Allah Ta'ala tak terlibat. Saya nak minum, saya minum. Saya minum. Bismillah. Ada Allah Ta'ala terlibat. Qadariyah kan, logik akal. Ni dah ada sejak zaman sahabat lagi. Di Iraq, dia muncul di Iraq. Orang tanya, maksudnya dia tak beriman dengan bahawasanya benda tu dah ditentukan. Dia hanya dia kata, aku nak pergi mana, suka hati aku lah, itu pilihan aku. Di sisi Ahlus Sunnah tak. Kita sudah ada timeline, kita cuma melaksanakan mengikut pilihan yang kita buat, dan sudah ada ketentuan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga neraka tu dah ada. Syurga neraka tu dah. Sahabat apa pun dah tanya dah, ya Rasulullah, apa nama tu, fa bima na'mal. Dah kalau dah ada syurga neraka, buat apa lagi kita beramal? Buat apa lagi kita beramal ni? Apa jawab Nabi SAW? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Teruskanlah beramal. Kata, kalau mudah tahu, teruslah beramal. Kerana setiap daripada setiap manusia kita ni telah dipermudahkan jalannya untuk tujuannya. Kalau memang betul orang tanya untuk ikhlas, insya-Allah dia beramal soleh, terus untuk perkara yang baik untuk dia. Tetapi kalau jahat, jahatlah dia punya kesudahan. Lawan kepada qadariyah, nama dia Jabriyah. Al-Jabriyah. Jabriyah ni terpaksa. Jabriyah ni maknanya terpaksa. Kaum yang zalim. Antara nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Jabbar. Al-Jabbar, kalau kita pernah ingat isu ada dulu-dulu kan, Al-Marhum Tok Muni Aziz, dia terjemah Al-Jabbar ni dengan Samsing. Al-Jabbar ni maksudnya maha memaksa.
Muhammad seorang. Jadi ada satu kelompok nama dia Jabriyah. Kita ni seolah-olahnya terpaksa. Alhamdulillah Allah Ta'ala suruh kita terpaksa. Kenapa awak duduk sini? Allah Ta'ala suruh saya duduk sini. Kenapa Allah Ta'ala tak pergi sana? Kenapa awak tak semayang? Allah Ta'ala tentukan saya tak semayang. Itu jawapan-jawapan Jabriyah. Jawapan-jawapan kumpulan Jabriyah. Kita tengah-tengah. Kita tidak Qadariyah, tidak Jabriyah. Baik. Kemudian hadis yang kedua, وعن أبي سعيد بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيدي ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم فمن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Daripada Abu Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa suatu ketika beberapa orang dari kaum Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah, lalu beliau pun memberikan kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi sesuatu yang lain, lantas beliau kembali memberikannya kepada mereka. Hal ini terus berlangsung hingga habislah apa yang ada pada diri beliau. Beliau berkata kepada mereka, yakni ketika beliau telah memberikan semua yang ada di tangannya, apa pun kebaikan yang ada padaku, ia tidak akan pernah aku sembunyikan dari kalian. Barang siapa yang menahan diri dari meminta-minta, maka Allah akan menganugerahi kehormatan kepadanya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa berusaha menyabarkan dirinya, maka Allah akan menjadikan dirinya sabar. Sungguh tidaklah seseorang dianugerahi oleh Allah sesuatu anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Baik, hadis yang seterusnya, hadis yang kedua. Hadis daripada Sayyidina Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma. Dia dan juga ayahnya kedua-duanya adalah sahabat daripada kalangan kaum Ansar. Sayyidina Abu Sa'id ini sahabat yang kecil. Dia meninggal dunia pada tahun 74 Hijrah. Meninggal dunia pada tahun 74 Hijrah. Baik. Katanya Nabi SAW, katanya beberapa orang daripada kalangan Ansar meminta sedekah daripada Nabi SAW. Meminta sedekah daripada Nabi SAW. Ini menjadi perkara biasa. Rasulullah SAW sebagai ketua negara, sebagai pemimpin, orang mari minta sedekah. Sama ada daripada duit Nabi ataupun daripada duit ghanimah dan sebagainya. Sehingga habis segala perkara yang ada di sisi Nabi SAW. Jadi Nabi ni, sebelum Nabi berpesan tu, Nabi lah yang menjadi contoh. Kita kalau kita pesan ke orang sabar belum tentu kita boleh jadi contoh. Orang minta duit, kata sabar dah. Orang tak ada duit kan, kata sabar dia kata. Awak bolehlah cakap awak banyak duit. Tapi Nabi SAW lepas orang minta, dia ada duit, bagi dia sesuatu ada duit, bagi orang. Bagi. Sehingga habis segala yang ada pada Nabi SAW. Bila dah habis, orang minta lagi. Mana penuh, cukup. Sehingga Nabi SAW menyebut, ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum. Dia kata, kalaulah aku masih ada lagi duit, aku akan bagi kepada kamu. Aku tak akan sekali-kali menyembunyikan duit tersebut. Wa man yasta'fif yu'ifahullah. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang menahan diri, nescaya Allah Ta'ala akan menjadikannya sebagai seorang yang menahan diri. Yu'ifahullah, yakni perlu kepada latihan. Nak menahan diri
dia bukannya orang kata benda automatik jadi sifat seseorang. Dia perlu dididik, perlu diajar kepada diri kita, dan perlu dididik kepada anak-anak, kaum keluarga dan sebagainya. Jadi kata Nabi SAW, "Man yasta'fif yu'ifahullah." Siapa yang berusaha untuk menahan diri, jadi saya Allah Ta'ala jadikan dia ni betul-betul boleh menahan diri. Bila susah ke, bila apa nama, tak ada duit ke, bila ditimpa musibah ke dan sebagainya, dia sudah cekal, dia sudah lari. Itu nama dia iffah, menahan diri. Satu kaum yang kita pernah sebut dulu, Ashabus Suffah, mereka diterkenal sebagai Aifah, kaum yang menahan diri. Bukannya orang kata benda, bukannya sengaja. Bila dalam ayat ke-273 surah Al-Baqarah, apa nama, Allah Ta'ala panggil golongan Ashabus Suffah ni dengan lil fuqara il muhajirin, golongan fuqara daripada kalangan muhajirin. Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu, mereka ni duduk kat masjid tak kerja, tapi tak meminta-minta. Itu kelebihan. Tak kerja, hanya berzikir kepada Allah SWT, beribadah, tolong Nabi, berkhidmat kepada orang Islam, tetapi tidak meminta-minta. Ini tahap paling besar sekali. Kita akan tengok nanti. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang memohon kekayaan, nescaya Allah Ta'ala akan mengkayakan. Yakni kaya jiwa. Terjemahannya apa kat sini? Barang siapa yang sesiapa yang bersyukur dengan apa yang ada akan diberi kepuasan hati dan jiwa yang tidak ternilai. Yastaghni yakni bersyukur. Bersyukur bukan kerana kita sudah ada segala-galanya, tidak. Tetapi kerana kita bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Dalam surah Al-Alaq, Allah Ta'ala panggil Abu Jahal. Allah Ta'ala sebut Abu Jahal ni amma man istaghna. Amma man istaghna. Kamu ingat ayat ni? Amma man istaghna, yakni orang yang sudah berasa dirinya cukup. Abu Jahal, kuasa dia ada, harta dia banyak, keluarga dia besar, kabilah bangsa yang kuat, Quraisy. Dia rasa istaghna, dia berasa cukup. Tapi berasa cukup sebegitu adalah rasa cukup yang tercela, mazmum. Kita nak berasa cukup, tapi dalam keadaan sebenarnya kita tak cukup pun. Tetapi diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berasa cukup. Tengok orang lain kereta besar, kita tak terasa dalam hati kita nak beria beli tu. Tengok orang lain bawa rumah besar, kita cukup dengan keperluan yang ada. Itulah tahap yang paling tinggi. Kita tengok di hujung hadis nanti. Wa man yusabbir wa man yatasabbar yusabbirullah. Sesiapa yang berusaha untuk bersabar, nescaya Allah Ta'ala akan memberikan dia jalan-jalan kesabaran. Kena belajar macam mana nak sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Kerana seseorang hamba itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diberi ganjaran. Mantai. Sesiapa yang sabar akan terus diberi kesabaran. Tidak ada suatu pun pemberian Allah yang lebih baik dan lebih luas berbanding sifat sabar. Tak ada satu pun pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ni yang lebih baik dan lebih luas berbanding sifat sabar. Lebih baik dari sudut pahala, lebih luas dari sudut ketenangan jiwa. Bila kita sabar, berasa cukup, tak meminta-minta, itulah darjat yang paling tinggi di sisi manusia dan sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak ada benda tu. Walaupun kita sepatutnya boleh minta dan sebagainya, ataupun kita boleh je nak berlebih-lebih contohnya, tapi kita, Allah Ta'ala beri satu rasa kita tak perlu kepada benda tu. Itu kata Nabi SAW, satu perkara yang paling besar sekali. Boleh bersabar daripada benda-benda macam tu. Jadi dalam kes ni, hadis ni, temanya duit. Orang minta, kawan asal minta kepada Nabi SAW, minta duit. Bukan Nabi marah, cuma Nabi bagi tahu hak paling afdal, hak paling mulia sekali adalah orang yang memanglah tak ada duit, kena cari duit. Tapi orang-orang ni minta dengan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang
diberikan kesabaran dan juga diberikan rasa jiwa yang cukup, sekalipun dengan keadaan diri dia serba kekurangan. Baik, kita berhenti pada hadis yang kedua lah. Kena sama sikit. Satu lagi. Boleh. Suhaib bin Sinan. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه Muslim. Daripada Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menakjubkan sekali kondisi seorang mukmin itu, sesungguhnya semua keadaannya adalah baik dan ini tidak akan dialami oleh seorang pun kecuali orang mukmin. Jika mendapat kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sedangkan jika ditimpa kesusahan dia bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia digelar dengan nama Ar-Rum, tapi dia orang Arab. Dia orang Arab kerana ketika waktu kecil dia dalam istilah fiqahnya dipanggil Sabah, apa nama? Sibiah, kutip. Orang kutip. Orang Rom kutip dia sebagai hamba. Ambil apa kita panggil dia? Kalau barang hilang kita panggil luqatah, kalau anak hilang ni kita panggil sibiah. Istilah. Maksudnya kita jumpa budak mana-mana, kita ambil jadi anak, anak angkat dan sebagainya gitu. Sibiah. Jadi dia ambil Suhaib bin Sinan Ar-Rum. Jadi dia ni adalah salah seorang yang awal masuk agama Islam, sama dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Dan dia masuk sebagai kaum mustad'afin, orang yang lemah. Jadi antara sebab kenapa dimeriwayatkan hadis ini adalah dia antara golongan yang paling banyak sekali diuji kerana masuk Islam. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Nabi SAW, mereka ni daripada kaum bangsawan. Nabi SAW daripada keluarga Quraisy besar, orang lain tak boleh nak senang-senang siksa Nabi SAW. Tetapi Suhaib, Ammar bin Yasir, Sumayyah, mereka ni hamba abdi, itulah hamba abdi masuk Islam. Jadi mereka kena siksa dengan siksaan yang sangat teruk. Bahkan Suhaib Ar-Rumi, apabila dia berhijrah, dia terpaksa tinggalkan semua harta benda dia, sehingga rumah dia sekalipun, sehingga rumah dia diambil oleh penguasa-penguasa Quraisy. Semuanya ditinggalkan, dia pergi berhijrah ke Madinah. Jadi dia sesuai hadis itu dengan perawi itu. Dan dia meninggal dunia pada tahun 38 Hijrah di Madinah. Suhaib bin Sinan, ditanam di Baqi'. Jadi alangkah hebatnya kehidupan seorang yang beriman itu. Setiap perkara yang terjadi mereka anggap sebagai kebaikan. Jelasnya semua yang baik-baik itu hanyalah untuk mereka. Apabila mendapat ketenangan hidup, dia bersyukur dan itu adalah kebaikan untuknya. Apabila ditimpa kesusahan seperti bencana, dia bersabar dan itu jugalah kebaikan untuknya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi dalil dekat sini berkaitan dengan bab sabar ada pada bahagian kedua hadis. Ini wa in asabathu darra'u sabara. Apabila dia ditimpa dengan perkara yang kesusahan seperti pada bencana, dia bersabar dan itu adalah satu kebaikan untuknya. Jadi hadis ini sebenarnya adalah tonggak dalam tasawuf. Ada antara hadis asas dalam tasawuf ataupun ilmu hati, ilmu penyuci hati, tazkiyatun nafs, ilmu pembersih jiwa. Yakni dua keadaan yang paling besar bagi seseorang, iaitu senang susah. Senang susah. Ada tengah-tengah. Tak senang tak susah. Ada rasa tengah-tengah.
Biasa dua je lah. Tak senang, susah. Tak susah, senang. Kita je barangkali tak bersyukur. Tak senang, tak senang mana lah. Susah, tak susah. Kita je ni mungkin kita tak bersyukur. Jadi kata Nabi SAW, kenapa hadis ini tonggak kepada ilmu tasawuf? Kerana keadaan orang mukmin sepatutnya apabila dia senang, dia bersyukur. Apabila dia susah, apabila dia terpuruk bencana, dia bersabar. Mudah. Mudah pada bibi, ayah pada perbuatan. Bila senang, susah nak bersyukur. Kerana bila senang ni lah, kita rasa kita ada semua benda. Kita senang hati, kita rasa kita boleh buat semua benda, kita rasa kita ada semua benda, orang semua suka kita, kita ada kuasa, kita ada harta, kita ada pangkat dan sebagainya. Susah nak bersyukur. Maka itu satu ujian. Kemudian waktu kita susah pula, waktu ni lah kita nak kita diuji, nak cela orang tu, cela orang ni. Orang tu ada duit boleh lah, nak pergi minta-minta dengan orang tu, minta dengan orang ni. Ujian waktu susah. Maka ubat dia adalah dengan jalan sabar. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti pada hadis yang ketiga daripada bab sabar. Pada muka surat yang ke-22 daripada 1048 muka surat. Masih panjang perjalanan. Sabarlah tuan-tuan. Okey. Baik, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala yang buat tentang kelemahan dan kenaikan di sisi ini. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtana fabdulhu ilaina wa ihtajat ilayya ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna du'ana wa salatana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musii'ana li muhsinina wa muqassirana li 'amilina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.